Hai, selamat datang ke channel Cikgu. Selepas menonton dan belajar, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Cikgu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam bab 10, iaitu kita akan belajar subtopik yang terakhir dalam tajuk ini, 10.3, perkaitan antara perimeter dan luas. Okey, di mana dua perkara kita akan belajar dalam video ni. Yang pertama adalah kita akan lihat perkaitan perimeter dan luas, dan yang kedua kita akan belajar tentang penyelesaian masalah melibatkan perimeter dan luas. Okey, ini ada beberapa 4 poin yang murid perlu tahu hubungan antara perimeter dan luas. Okey, kita lihat yang pertama dahulu, iaitu syarat dia adalah perimeter yang sama. Okey, poin yang pertama, semakin besar beza antara panjang dengan lebar segi empat tepat itu, semakin kecil luasnya. Jadi hubungannya yang kita lihat dekat sini, hubungan antara beza panjang dengan lebar dan juga luas adalah hubungan yang songsang, iaitu kalau satu besar, satu lagi akan jadi kecil dan sebaliknya. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan contoh penerangan bagi poin yang pertama. Okey, let's say kita akan, disebabkan syarat dia mesti perimeter yang sama, cikgu akan guna perimeter sebanyak 20 cm. Okey, ini contohlah. Okey, so gambar rajah yang pertama ini cikgu akan lukis. Okey, diberi contohnya, ini adalah segi empat tepat yang pertama. Diberi sisi panjangnya adalah 6 cm dan dia punya lebar adalah 4. Okey, so kalau kita tambah 6 tambah 4 tambah 6 tambah 4, kita akan dapat perimeter 20 cm. Okey, so kita nak tahu berapakah beza dia punya panjang dan lebar. Jadi beza, iaitu kita tolaklah 6 tolak 4, kita akan dapat 2 cm. Itu dia punya beza. Okey, dan berapakah luas? Okey, sebab hubungan ni kita nak tengok semakin kecil luasnya. Jadi kita nak cari luas lah. Okey, luas iaitu kita darab 6 darab 4, kita akan dapat 24 cm kuasa 2. Okey, itu gambar rajah yang pertama. Okey, gambar rajah yang kedua, cikgu ada satu segi empat tepat juga, tetapi panjangnya adalah 8 dan dia punya lebar adalah 2. So, kita masih benda yang sama, iaitu kita cari beza. 8 tolak 2, kita akan dapat 6 cm. Dan luas adalah 8 darab 2, iaitu 16 cm kuasa 2. Okey, jadi tadi dia kata kalau semakin besar beza antara panjang dengan lebar, segi empat tepat itu, semakin kecil luasnya. Jadi kita nak buktikan betul ke tak betul dia punya pernyataan ni. So kita lihat, ini beza dia 2 cm. Gambar rajah yang kedua, beza dia adalah 6 cm. Jadi perbezaan panjang dan lebar tu semakin besar. Dan gambar rajah yang pertama ada luasnya adalah 24. Dan gambar rajah yang kedua adalah 16. Jadi kalau kita lihat dekat sini, dia punya luas semakin kecil. Jadi terbuktilah hubungan yang pertama, iaitu semakin besar dia punya semakin besar dia punya beza antara panjang dan lebar, semakin kecil dia punya luas. Okey, itu adalah hubungan yang pertama yang kita belajar pada hari ini. Okey, jadi tapi dengan syaratnya mesti perimeter yang samalah, gambar rajah 1 dan 2 tadi. Okey, kita pergi kepada poin yang kedua. Luas adalah terbesar apabila segi empat tepat itu menjadi bentuk segi empat sama. Tapi kita masih kekalkan syarat dia, iaitu dia punya perimeter mesti sama. Okey, jadi kita nak buktikan yang kedua, cikgu masih menggunakan perimeter sebanyak 20 cm. Okey, jadi kita nak wujudkan dia jadi segi empat sama, iaitu dia punya perimeter 20, cikgu akan letak setiap sisi 5 cm. Okey, so kalau kita tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, dia akan jadi 20 cm. Okey, so kita nak cari luas dia. Luas dia adalah 5 darab
iaitu 25 cm kuasa 2. Jadi kalau kita lihat dekat sini, dengan perimeter yang sama iaitu 20 cm, luasnya berbanding dengan gambar rajah 1 dengan 2 tadi iaitu 24 dengan 16. Yang ini kita dapat 25 iaitu luas yang paling besar lah. Jadi kesimpulannya yang kita dapat hari ini, segi empat sama. Okey. Kalau segi empat sama dengan perimeter yang sama, luasnya adalah paling besar. Okey. Itu adalah hubungan yang kedua yang kita belajar pada hari ini. Okey, sekarang kita pergi kepada syarat untuk B ni. Dia punya syarat dia adalah luas yang sama. Okey, luas yang sama. Poin yang pertama, semakin besar beza antara panjang dengan lebar segi empat tepat itu, semakin besar perimeternya. Kalau tadi hubungannya songsang, yang ini hubungannya selari. Maksudnya kalau besar beza panjang dengan lebar, semakin besar perimeter. Kalau kecil, dua-dua akan jadi kecil. Jadi cikgu nak buktikan. Okey, untuk yang ini, yang hubungan yang ketiga yang kita akan belajar ni, cikgu akan guna luas sebanyak 64 cm kuasa 2. Dia punya syarat dia mesti luas yang sama. Okey, untuk gambar rajah yang pertama, cikgu ada segi empat tepat di mana luasnya adalah 64. Jadi panjang dia 16, cikgu letak 16, sini 4. Okey, so kalau kita darab 16 darab 4, kita akan dapat 64 lah. Okey, okey, jadi kita nak tengok dia punya beza. Beza dia adalah 16, kita tolak 4, kita akan dapat 12 cm. Okey. Dan berapakah perimeter yang ada pada gambar rajah yang pertama? So, kita tambah sajalah 16 tambah 4 tambah 16 tambah 4, kita akan dapat 40 cm. Okey, itu untuk gambar rajah yang pertama. Untuk gambar rajah yang kedua, cikgu ada segi empat tepat juga. Dan dia punya panjang adalah 32 cm. Dia punya lebar adalah 2. Okey, so kenapa cikgu letak 32 dengan 2 ni? Sebab kita nak luasnya mesti sama, iaitu 32 darab 2, kita akan dapat 64 cm kuasa 2. Okey, jadi gambar rajah pertama dengan 2 mempunyai luas yang sama. Sebab itu mesti syarat dia. Okey, so kita nak tengok beza, iaitu 32, kita tolak 2, kita akan dapat 30 cm. Okey, berapakah perimeter bagi gambar rajah yang kedua ni? Iaitu kita tambahkan 32 tambah 2 tambah 32 tambah 2, kita akan dapat 68 cm. Okey. Dan apakah kesimpulan yang boleh kita perolehi pada hari ini? Untuk poin yang ketiga, kita lihat dia punya beza, gambar rajah pertama 12, gambar rajah yang kedua 30. Jadi semakin besar dia punya beza antara panjang dengan lebar. Dan gambar rajah yang pertama ni 40, perimeternya. Gambar rajah yang kedua 68. Perimeter pun semakin besar. Jadi itu adalah hubungan yang kedua yang kita boleh dapat. Jadi semakin besar dia punya beza antara panjang dengan lebar, semakin besar dia punya perimeter. Tapi syarat dia mesti luas yang sama banyak antara gambar rajah pertama dengan gambar rajah yang kedua. Okey, ini adalah hubungan yang ketiga. Okey, kita pergi kepada hubungan yang keempat. Poin yang keempat, perimeter adalah terkecil apabila segi empat tepat itu menjadi bentuk segi empat sama. Okey, so kita nak buktikan poin yang keempat, iaitu kita masih menggunakan luas yang sama, iaitu 64 cm kuasa 2. Jadi kita ada segi empat sama. Maaf ni macam segi empat tepat. Segi empat sama. Okey. Di mana cikgu akan letak, disebabkan luas 8, 64, so cikgu akan letak 8 lah. Setiap sisi ni 8. Iaitu 8 darab 8, kita akan dapat luas 64. Sekarang dengan luas 64 cm kuasa 2, kita dah jadikan segi 4 itu adalah segi 4 sama. So kita nak tengok berapakah luasnya. Maaf, bukan luas, perimeter. Perimeter, iaitu kita just tambahlah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. So kita akan dapat berapakah dia punya 8, 16, 24, 30,
cm. Okey, itu adalah dia punya perimeter. Jadi kalau kita tengok dekat sini, untuk gambar rajah pertama dengan kedua kita ada 40, 68, tapi bila jadi segi empat sama, perimeternya adalah paling kecil, iaitu 32. Jadi kesimpulan yang keempat yang kita dapat hari ini, untuk segi empat sama, okey, perimeternya adalah paling kecil. Okey, ini adalah kesimpulannya. Jadi, so ada 4 kesimpulan ataupun perkaitan yang kita telah belajar pada hari ini. Okey, so ini adalah penerangan. Jadi kita tengok kepada soalan. Okey, latih diri 10.3a yang cikgu ambil daripada buku teks. Okey, segi empat PQRST yang berikut mempunyai perimeter yang sama. Okey, so ini adalah keyword dia, clue dia. Susun luas, okey, dia suruh susun luas bagi segi empat tepat itu mengikut tertib menaik. Okey, terangkan jawapan anda. Okey, jadi sebelum jawab soalan kita pastikan kita buat dengan betul lah. Okey, jadi dia dah bagi clue yang sama, perimeternya mesti sama dan dia nak luas Jadi kita nak susun luas tu adalah dengan tertib menaik. Bila menaik bermaksud kita akan susun luas yang paling kecil kepada luas yang paling besar. Okey. Jadi kita tengok balik nota yang cikgu dah ajar tadi. Untuk luas yang kecil mesti mempunyai beza yang besar. Poin yang pertama yang kita belajar hari ini. Okey, hubungan yang pertama. So beza dia mesti beza mesti besar. Okey. Dan yang ini beza dia mesti paling kecil. Okey. Kat mana cikgu dapat benda ni? Dekat atas ni lah yang kita belajar tadi untuk gambar rajah yang ini. Gambar rajah yang ini Yang ini. Okey, ini yang kita belajar tadi. Okey, jadi hubungannya macam ni. Okey, luas yang paling kecil kepada luas yang paling besar, iaitu beza antara panjang dengan lebar besar kepada beza panjang dengan lebar yang paling kecil. Jadi PQRST yang manakah mempunyai beza yang paling besar, iaitu sangat ketara. Kalau kita nampak dekat gambar rajah tu, dia punya beza sangat ketara, iaitu panjang dengan lebar. Okey, kalau kita tengok T adalah mempunyai panjang dengan lebar, beza dia sangat ketara lah. So kalau kita tengok sini, ni panjang, ini sangat kecil. Jadi beza dia adalah paling besar. So T lah, T dulu. Kemudian yang kedua terbesar yang mana kita akan cari yang segi empat tepat dulu antara Q dan S. So yang mana kita rasa dia mempunyai beza yang ketara, iaitu S. Kenapa cikgu pilih S? Sebab dia punya lebar tu kecil. Bila kecil, dekat dia punya panjang ni adalah besar, jadi beza dia sangat besar. Okey, so S lah yang kedua. Okey, kemudian kita nampaklah antara P, Q dan R tu, Q adalah paling ketara lah dia punya perbezaan sebab dia masih segi empat tepat Jadi Q. Dan antara P dengan R, P ni segi empat sama. Bila segi empat sama yang kita belajar tadi, untuk hubungan yang kedua, segi empat sama. Segi empat sama luas paling besar. Ni nampak tak ni? Luas paling besar. Okey, jadi so P adalah yang paling hujung sekali lah. Okey, sebab kita nak luas paling besar di yang paling hujung. So jawapan dia adalah R, P. Okey, cikgu harap faham Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang kedua. Segi empat tepat PQRST yang berikut mempunyai luas yang sama. Okey, luas yang sama. Susun perimeter bagi segi empat tepat itu mengikut tertib menurun. Terangkan jawapan anda. Jadi dia nak tertib menurun. Okey, soalan ni nak perimeter tertib menurun. Okey, jangan salah jawab So, perimeter menurun. Tertib menurun Maksudnya kita akan susun perimeter yang paling besar kepada perimeter yang paling kecil.
Okey. Jadi kalau perimeter besar, kita belajar tadi untuk perimeter yang besar, perimeter besar mesti beza dia pun sangat besar lah. Poin yang ini. Dekat sini kita belajar yang ini. Okey. Jadi untuk perimeter dia mesti hubungannya adalah selari, dia tak songsang. Jadi kalau untuk perimeter besar, dia punya beza pun adalah besar. Okey, kita akan susun beza besar kepada beza yang kecil. Okey, so kita tengok gambar rajah yang warna biru ni, beza yang paling besar adalah P, seperti yang cikgu terangkan tadi. Okey, so ini yang paling besar. So ini yang pertama. Kemudian yang beza dia kecil sedikit, R. Okey. Kemudian beza yang kecil lagi sedikit, T. Okey, antara Q dengan S, Q segi empat sama. So segi empat sama untuk perimeter dia adalah beza yang paling kecil. Jadi S adalah yang ke-4, Q adalah yang ke-5. Okey, so jawapan dia adalah P, R, T, S, Q. Okey, so ini adalah cara untuk kita menyusun dan melihat hubungan di antara perimeter dan luas. Okey, sekarang kita pergi kepada bahagian yang terakhir dalam bab 10, iaitu penyelesaian masalah. Okey, diberi luas sebuah kebun berbentuk segi empat sama. Segi empat sama. Luasnya adalah 500 meter kuasa 2. Cari perimeter kebun itu. So, kita nak tahu berapa perimeternya. Okey, so kita tengok luas ni adalah luas dia punya formula untuk segi empat sama adalah panjang darab lebar. Okey. So panjang darab lebar ni kita dapat 500 meter kuasa 2. Dan kita tahu segi empat sama panjang dengan lebarnya adalah sama banyak. Jadi macam mana kita nak cari panjang sisi setiap itu, kita kena punca kuasa 2. Kenapa kita kena punca kuasa 2? Kita anggaplah sisi ni sebagai X. Okey, so luas ni iaitu panjang darab lebar X darab X. Iaitu kita dapat 500 meter kuasa 2. Okey, so X darab X adalah X kuasa 2. Okey, yang kita dah belajar sebelum ni, masih ingat lagi? X kuasa 1, X kuasa 1. Bila tambah darab bermaksud kita kena tambah yang nombor kecil di atas. Iaitu 1 tambah 1. So akan jadi X kuasa 2. Okey, so 500. Dan macam mana nak cari X, kita kena puncakan. Puncakan. So yang ini kita boleh potonglah punca dengan kuasa ni. So tinggal X saja. Punca kuasa 2, 500. Kita akan dapatkan saja kuasa kita ambil 22.36. 2 tempat perpuluhan. Okey. Ini 2 tempat perpuluhan. Okey, so kita dah dapat panjang sisi tu. Satu ni panjang dia 22.36. Tapi soalan nak perimeter. Bila soalan nak perimeter bermaksud kita kena darablah dengan 4. Okey, darab 4. Sebab itu soalan jawapan dekat sini dia darab dengan 4. Maka perimeternya adalah 89.44 meter. Okey, itu adalah perimeternya. Okey, cikgu harap faham. Okey, ini adalah contoh 5. Raja di sebelah menunjukkan sebuah segitiga PQS yang berada di dalam sebuah segi empat tepat PQRT. Perimeter segi empat tepat itu adalah 42 cm. Okey. So, bila kita tambah yang keempat-empat ni, kita akan dapat 42 cm. Dan panjang segi empat tepat itu adalah 2 kali lebarnya. Okey. So, ini adalah 2 kali daripada lebar. Okey. Cari luas segitiga PQS. Okey. Kalau soalan macam ni, biasanya kita tengok clue yang diberilah. Iaitu kita tahu clue yang pertama 42. Okey, perimeter adalah 42. Perimeter PQRT PQRT adalah 42 cm. Dan dia kata panjang untuk segi empat tepat ni adalah 2 kali ganda daripada lebarnya. Jadi, contohnya panjang ni cikgu akan guna huruf Y. Okey. Dan dia punya lebar adalah X. Contohlah tak kisahlah X ke Y ke yang mana satu tak kisah. Jadi,
dia punya panjang adalah 2 kali ganda daripada X. Jadi kalau kita lihat dekat sini, kita menggunakan kaedah persamaan serentak. Okey, di mana kalau tadi kita dah buat segi 4 tepat, dan kita akan buat hubungan untuk perimeter dahulu, iaitu yang pertama perimeternya, kalau kita tengok tadi panjang, contohnya lebarnya adalah X. So kita dah buat X, dan untuk lebar tu mesti 2 kali ganda daripada lebar. Panjangnya adalah 2 kali ganda daripada lebar. So dekat atas ni adalah bukan 2y, 2x. Okey, itu adalah dia punya kaitan lah. Okey, jadi kita nak buat persamaan yang pertama, iaitu dia dah beri perimeter 42 cm. Kalau tadi kita perimeter bermaksud ukur lilik, bermaksud, so ni y, x, x, kita akan tambahkan, iaitu y tambah y tambah x tambah x, iaitu 42 cm. Kita akan dapat 2y tambah 2x sama dengan 42 cm. Okey, sebab itulah dia akan jadi macam ni. Okey, itu adalah dia punya persamaan yang pertama. Okey, macam mana kita nak wujudkan persamaan yang kedua, iaitu clue yang kedua dia kata panjangnya adalah 2 kali daripada x. So panjang adalah y adalah 2 kali ganda x. Sebab tu dia jadi y sama dengan 2x, sebab dia punya panjang adalah 2 kali ganda daripada lebar. Lebar tu adalah x. So ini adalah persamaan yang kedua. Jadi sekarang kita akan buat persamaan yang serentak, iaitu kita akan masukkan persamaan yang kedua ni, y sama dengan 2x, ke dalam persamaan yang pertama tadi. Okey, ke dalam persamaan yang pertama, iaitu kita ambil balik persamaan yang pertama, 2y tambah 2x sama dengan 42. So kita masukkan y sama dengan 2x kat dalam ni. Jadi 2 buat kurungan 2x. Okey, masukkan nilai y tu 2x. Okey, tambah 2x, salin saja yang bahagian atas. Okey, kemudian macam mana kita nak selesaikan? Okey, tanda kurungan ni menunjukkan darab. Okey, bila darab, bermaksud 2 darab 2x adalah 4x tambah 2x sama dengan 42. Okey, jadi 4x tambah 2x kita akan dapat 6x sama dengan 42. So, untuk dapatkan x, kita bahagi dengan 6. Ini pun kita bahagi dengan 6. So, ni kita potong. So, kita akan dapat 42 kita bahagi 6. So, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 7. Okey, so kita dah dapat nilai x. Sekarang kita bolehlah cari y. Y sama dengan 2x. So, 2 darab dengan 7. Kita masukkan nilai 7 yang kita cari tadi. So, kita akan dapat 14 cm. Okey, so soalan dia nak apa? Soalan dia nak cari luas segi 3. So, kita tengok gambar rajah yang diberi. Kita dah dapat dia punya y tu adalah sebanyak 14 cm. So, dekat sini 14. Okey. Dan dia punya x adalah, kita dapat tadi 7. Okey, kat sini 7, sini 7. So, kita nak cari luas segi 3. Dia nak luas segi 3. Jadi, luas segi 3 adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey. So, tapak dia berapa, tinggi dia berapa. Macam mana kita nak cari dia punya tapak. Okey. So, tinggi dia berapa. Tinggi, kalau kita lihat dekat sini, segitiga ni. Okey, masih ingat lagi tak? Tapak dia mesti yang tegak. Kita tak boleh ambil yang sengit. So, tegak dia adalah 7. Okey, dan dia punya tinggi adalah 14. So, kalau kita nampak segitiga macam ni, dia punya sini adalah dia punya tinggi 14. Dia punya tapak adalah
7. So, sebab tu kita darab 1 per 2 darab 7 darab 14. So, kita akan dapat 49 cm kuasa 2. Jadi, ini adalah contoh soalan pengiraan yang memerlukan kita berfikir macam mana kita nak menyelesaikan masalah dan kita telah mengaplikasikan apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, tak semestinya kita belajar bab 5, kita tak guna dalam bab 6. Okey, dan seterusnya lah. Okey, jadi sebenarnya matematik ni dia sangat banyak menggunakan benda basic ataupun asas dalam matematik. Sebab tu dalam matematik kita kena kuasai semua topik dan kena perbanyakkan latihan supaya kita mahir untuk mencari jawapan. Okey, itu sahaja yang kita akan belajar pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan ini dimanfaatkan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.